Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kita buka pertemuan pagi ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah yang saya mati dan muliakan Tuan Imam Syaitan kuasa dan khususnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan di dalam bab munakahat. Kita merujuk kepada kitab Fiqhul Manhaji bagi keluaran cetakan Darussalam Pustaka Salam pada jilid yang keempat. Hari ini kita akan masuk pembincangan berkaitan dengan tajuk wali tidak mujbir. Maksudnya wali ghair mujbir. Pada bulan yang lepas kita membincangkan berkaitan dengan wali mujbir, yang mana wali itu boleh mengahwinkan anak perempuannya yang dara bikir tanpa menggunakan keizinan anak itu. Kan kita bincang seorang bapa ataupun datuk, hanya dua orang ni sahaja boleh menjadi wali mujbir. Dan mereka boleh mengahwinkan tanggungan mereka, anak ataupun cucu yang dara saja. Anak dara lah. Dalam keadaan tanpa meminta izin anak perempuan tadi. Itu bulan lepas, bulan Rejab. Kita masuk tajuk baru berkaitan dengan wali mujbir, wali ghair mujbir, iaitu wali yang tidak mujbir. Wali tidak mujbir maksud dia tidak ada kuasa macam tadilah. Tak ada kuasa boleh directly kepada mengahwinkan tu. Baik. Kalau tuan-tuan perasan, kita tengok balik pada muka surat kalau kitab ni lah 738. Dia ada tartib susunan wali. Nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 bapa, nombor 2 datuk. Dua orang ni saja wali mujbir. Bawah daripada tu, nombor 3 sampai habis tu, yang tu adalah wali ghair mujbir, yang tidak mujbir. Macam tu. Dia akan pi ikut tartib. Lepas kau ni tak ada, dia pi lompat kau ni macam tu. Dan ada ketika dia akan bertembung pula. Contoh adik-beradik lelaki, abang yang sulung lelaki, hak nombor 2 lelaki, hak nombor 3 perempuan. Ayah dah meninggal, datuk dah meninggal, so abang tadilah jadi walinya. Jadi nak jadi wali siapa? Abang nombor 1 ke abang nombor 2? Yang tu dipanggil sama taraf. Dia ada perkiraan dia pula, nanti kita akan bincang. Mereka dua ni adalah wali yang tidak mujbir. Baik.
Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fi dairin amin. Penulis ni dia kata apa? Dalam muka surat 743, wali yang tidak mujbir, yakni wali ikhtiar ataupun wali biasa. Wali yang tidak mujbir ialah wali selain daripada bapa dan datuk yang telah kita sebutkan sebelum ni. Wali tidak mujbir berlaku ketika mengahwinkan perempuan yang sudah janda. Dia macam tu. Tidak sah bagi mana-mana wali walaupun bapa untuk mengahwinkan perempuan janda melainkan dengan kebenaran dan keredaannya. Terkeluar daripada kuasa untuk mengahwinkan anak perempuan tadi tanpa keizinan yang kita kata datuk ataupun bapa tadi, kan? Terkeluar daripada mereka ni ialah janda aja. Anak dara tak apa. Tapi kalau janda, dia pernah berkahwin, bercerai, kemudian dia nak berkahwin semula, yang ni datuk ataupun bapa tadi kena minta izin, kena tanya, perlukan keredaan dia. Itu maksud dia. Dalam satu hadis, la tunkahul ayyamu hatta tustamara. Janda tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah mendapat keputusannya. Maksud hadis, janda ialah perempuan yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan yang halal atau haram, bukan disebabkan sakit atau terjatuh atau sebagainya. Ada juga perbincangan dalam bab ni, yang hilang darah bukan disebabkan perkahwinan, bukan disebabkan persetubuhan. Sama persetubuhan itu secara halal ataupun haram, zina. Kan? Kalau dia tak berkahwin pun, dia telah disetubuhi. Pernah dirogol kan? Pernah berzina kan? Wal'ayazubillah. Mereka ni kena minta izin, kena tanya, kan? Jadi yang kita tangkap khaluat, lepas tu suruh dia kahwin terus, itu kira macam mana? Paksa kahwin. Tak mahu nak kahwin kok. Itu drama. Kan? Tapi ada perbincangan juga kan, yang mengatakan bahawa az-zaniyatu waz-zani, kan, mereka kena kahwin. Tak apa. Itu perbincangan tu lanjut pula ni. Bukan disebabkan sakit atau terjatuh. Ada juga hak yang hilang darah ni sebabkan bukan melalui jalan persetubuhan. Kan? Sebagai contoh, dia terjatuh tempat yang tinggi, kemalangan. Boleh jadi. Kan? Yang ni dipanggil apa? Dan istilah fiqh disebut sayyib. Sayyib ni satu orang yang macam tadi dah hilang darah dia, bukan melalui cara persetubuhan. Ataupun dia sakit, boleh jadi gitu. Boleh kan? Nampaknya sirih buat janda, senyap belakang siapa? Baik. Hikmah mendapat persetujuan janda. Dia. Hikmah wali hendaklah mendapatkan persetujuan janda terlebih dahulu dan tidak mengahwinkan tanpa kebenarannya ialah dia mengetahui maksud perkahwinan. Perempuan tu dah bisa kahwin, dia tahu lah. Kan, dia tahu guna kan. Wali tidak boleh memaksanya kerana pengalamannya dalam perkahwinan menyebabkan dia tidak malu untuk berterus terang. Ini berbeza dengan anak dara kerana dia malu untuk berterus terang. Macam tu kan. Kita tak gaduh tanya lah, kena tanya lah sebab dia ni boleh jawab. Kalau orang anak dara tadi ni, pak nak kahwin hang dengan Ali, kan, hak duduk di ujung kampung tu, anak Pak Bu, setuju tak? Dia senyap, kan? Setujulah tu kan, setujulah kan. Kau macam mana? Ya ye. Ngat-ngat tu ya ye terus ya. Kan? Baik, setuju. Ataupun dia kata tak mau kan. Macam mana? Dia malu-malu. Tapi kalau hak yang janda ni, dia boleh cerita. Tak maulah, kenal sangat dia tu, mengaji sekali, duduk sebelah tepi dulu. Dia suka curi pemadam orang. Cerita bab sekolah kan. Tak suka duduk kacau orang, dia kata. Baik, itu beza janda dengan dara.
Mengahwinkan janda yang masih kecil. Bapa atau mana-mana wali tidak diharuskan mengahwinkan perempuan janda yang belum baligh sehinggalah dia baligh. Kan? Ada juga janda yang bernikah awal ni. Dia nikah awal. Bukan dia nak kahwin waktu dia kecil lagi, kemudian diceraikan ataupun suami dia mati ke. Kan? So yang ni pun termasuk kategori janda tadi. Tak boleh terus kahwin dia, tunggu dia cukup umur dulu baru boleh mengahwinkan dia. Bukan tak boleh kahwin dalam bentuk apa? Secara mujbir tadi tu. Secara direct tadi. Kerana dia minta izin dulu. Kerana keizinan budak kecil tidak diambil kira sebab dia waktu kecil dia tak dikira. Kan? Wali tidak boleh mengahwinkan sehingga dia baligh kerana keizinannya yang diambil kira ialah keizinan selepas baligh. Keizinan selepas baligh. Baik, itu clear noh. Baik. Tajuk baru 744. Wali enggan. Wali enggan mengahwinkan anak perempuannya. Jika seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal meminta untuk berkahwin dengan lelaki yang setaraf, yakni sekufu dengannya, wali mesti mengahwinkannya. Wali kena kahwin lah. Bukan wali kena kahwin, wali boleh mengahwinkan lah. Jahanam macam tu. Wali kena kahwin. Tiap-tiap kali anak dia minta nak kahwin, wali pula nak kena kahwin. Baik. Jika wali enggan, sekalipun wali ialah bapa, maka dia hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Ini kerana hak mengahwinkan beliau dengan lelaki yang sekufu adalah hak yang mesti ditunaikan oleh walinya. Jika wali enggan menunaikannya, perintah wali sultan akan menunaikannya. Hukum ini berdasarkan satu sabda Nabi SAW, As-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan menjadi wali kepada siapa yang tidak mempunyai wali. Itu syarat dia. Makna kata, kalaulah bawah tanggungan kita, anak kita ni minta nak berkahwin dan mencadangkan nama seseorang, kalau kita tengok sekufu, kita tengok tarafnya sama dan orang tadi pun baik, tidak ada masalah, kita kena beri keizinan. Kita beri kewalian. Kita memwalikan perkahwinan tersebut. Tapi seandainya kita tak izinkan, sedangkan kedudukannya sama dari sudut syaraknya, tidak ada masalah, tidak ada permusuhan pun, kan? Tidak ada benda yang memudaratkan pun, kita enggan juga, apa jadi? Perempuan tadi boleh memohon kepada mahkamah untuk meminta satu keputusan raja ataupun sultan mewalikan perkahwinan dia. Macam tu. Yang ni disebut wali enggan ni. Kan, wali enggan. Dia ada proses dia di mahkamah. Kena buat permohonan. Buat permohonan, kita bicara dulu, kemudian baru kita akan tengok apa kedudukan tu. Tetapi jika perempuan tersebut meminta dikahwinkan dengan seorang lelaki yang sekufu dan walinya ingin mengahwinkannya dengan lelaki lain yang juga sekufu, kupu-kupu jumpa kupu-kupu tu dah. Nak tengok kupu-kupu mana yang lebih terbang tinggi. Dan wali boleh melarang anaknya berkahwin dengan lelaki pilihannya dan mengahwinkannya dengan lelaki yang dipilih olehnya, jika perempuan itu masih dara. Dia balik tajuk yang tadi tu. Kuasa wali mujbir tolak cadangan anak, kahwinkan dengan cadangan kita kalau sama taraf calon tadi. Ini kerana pandangan wali lebih sempurna daripada pandangan anaknya. Orang tua ni lebih dewasa dan lebih darah tinggi. Lebih apa? Lebih makan garam. Sebab tu orang tua darah tinggi. Sebab dia betul orang tua makan garam. Kan? Makan garam lebih. Lawak tuan-tuan. Tuan-tuan bukan ada darah tinggi semua siap-siap belakang ni. Allah mu'afina fil. Ya Allah. Kan?
Baik, ini berkaitan dengan wali enggan. Dia wali enggan ni dia ada proses dia di mahkamah, kan. Pertama sekali kita akan bicarakan kes macam ni. Sebab apa? Sebab wali sultan ni, sebab raja ni dia mempunyai kuasa ke atas rakyat dia. Jadi kalau tak ada siapa tanggungan, raja akan menanggung rakyat dia. Kan? Baik, raja menurunkan kuasa kepada hakim-hakim di mahkamah syariah. Dengan kuasa yang diberikan oleh raja, hakim tadi boleh menjadi wali kepada perempuan tadi. Kan? Tidak jenuh pakai beratuk di depan pintu istana tu. Nak buat apa ni? Nak menikah. Kan? Baik. Permohonan yang pertama kita akan panggil, kemudian kita akan tanya, kenapa tidak mahu mewalikan perkahwinan ni? Kalau dia kata saya ada cadangan lain, dia kena ceritalah cadangan dia kenapa. Kan? Kemudian dia cerita ada kemudaratan lain, dia kena cerita kemudaratan tu macam mana. So dalam hal ni boleh cerita tak kelemahan dan keaiban orang? Boleh cerita. Kita bincang minggu lepas, kan, apa Ustaz Jailani sebut bila dia sentuh tentang kes Rosliza Ibrahim tu, kan, benda-benda yang kita boleh buka aib orang. Waktu mana ada ketika-ketika dia. So kena cerita di mahkamah, boleh buka, kena cerita. Saya tak setuju dia ni sebab dia ni gangster besar. Ni samsing kampung dusun ni, kan, di kaki pukul, kenal sangat dah ni. Betul, saya bisa jumpa kes macam tu. Dia cerita adik dia ni nak kahwin dengan seorang satu yang ada kaitan dengan gangster. Sebab tu saya tak bagi. Jadi kita minta lah keterangan-keterangan ni. Saksi lain juga mengatakan maksud yang sama. So kita tidak benarkan. Ada kes yang kita tolak. Ada juga kes yang kita terima. Dia kata dia tak setuju pun. Sebab apa? Sebab adalah masalah sikit, kan. Masalah bisnes perniagaan, kan. Ada berdendam lama dengan keluarga si lelaki ni. Dia pun tak maulah bagi kahwin, kan. Jadi itu ada permusuhan. Ataupun yang memang tidak ada masalah syarak pun ada juga. Dia tak mau bagi ni sebab apa? Sebab ada satu kes ni dia bukan sebab apa pun. Dia ada masalah dengan abang dia sendiri. Adik perempuan ni ada masalah dengan abang dia. Abang tu lah yang akan jadi wali. Bapak dah tak ada, datuk dah tak ada, kan. Bila panggil ke mahkamah, abang dah bagi keterangan. Dia kata, saya ni tuan bukan tak setuju, tapi dia tak minta kat saya pun. Tu dah. Kita mula tengok dah. Lah awak hang tak minta kat abang hang, patut hang minta dulu baru main sini. Dia kata dia takut kat abang dia. Sebab abang dia ada masalah dengan pasangan tu, kan, pasangan dia tu. Dia takut. Abang ni pun kata, saya ni memang nak pergi kahwin, saya tahu tanggungjawab saya, kan. Badan dia pun besar, boleh tahan juga, kan. Ini orang PG mah, bodybuilder juga, kan. Tapi dia tak main minta kat saya. Tiba-tiba dia keluar air mata. Wih, nampak badan sedap kami, tapi tiba bab ni tuan-tuan, sedih ya, sedih, kan. Yalah, adik buah tanggung kita, tiba-tiba tak main jumpa kita, abang nak kahwin, main melalui mahkamah. Sedih kan. Bila macam tu, saya kata belik kat dia, lah ni, saya bagi masa 5 minit, kamu keluar, minta izin elok kat abang ni. Ni bukan orang lain, ni abang kamu, bukannya siapa. Abang dia saya kata, saya boleh sponsor perkahwinan ni. Cuma dia tak jumpa saya, hak tu yang saya sedih tu. Saya bagi masa keluar. Panggil hak lain dulu, dan lepas tu panggil balik masuk. Setuju. Saya setuju nak perkahwinkan dia. Balik. Habis kes. Maksudnya, tak dibenarkanlah menikah menggunakan wali raja. Sebab apa? Dapat izin pun. Kadang-kadang komunikasi itu yang menyebabkan masalah kepada keizinan. Macam saya cerita sebelum ni, tu cerita bapak tak puan nasihat tu, kan. Baik, kalaulah kita tengok dalam keadaan tadi, orang tadi, cadangan calon tadi tu memang dah sesuai, tidak ada masalah, tidak ada permusuhan, dia pun orang baik,
Tapi si bapa ataupun datuk ataupun abang ni, wali ni tak mau juga mewalikan perkahwinan tadi. Lepas kita bicara, tengok tidak ada isu-isu yang bermasalah, kita akan arahkan dia sekurang-kurang 2 kali. Beritahu cik adalah wali kepada sekian-sekian ni, dan tidak ada benda-benda yang melanggar syarak pun untuk cadangan perkahwinan ni. Sila walikan adik ataupun anak kamu. Dia tak mau juga, bertegas. Kita cakap lagi kali kedua, kan, dengan beberapa huraian-huraian lain, tak mau juga. Oleh kerana dia enggan, mahkamah mengambil kuasa dia, menggunakan wali raja, menggunakan wali hakim, wali sultan, mengahwinkan anak perempuan tadi. Tapi dia ada limit lah, dalam tempoh beberapa hari kena berkahwin, kena buat akad nikah, kan. Sebab takut apa? Takut tiba-tiba nanti berpindah pula. Boleh jadi dalam tempoh tu, kan, dalam tempoh nak akad nikah, tiba-tiba abang dia pemain lah, tengok kot pintu cermin tingkap tu, kan. Tingkap macam tu, orang pun tak perasan, kan. Duk cermin tengok adik dia nak kahwin menggunakan wali raja, kan. Lepas tu dia sedih lah, keluar air mata, teringat mak ayah. Cuy buka pintu, abang kata, ni tuan imam, saya nak jadi wali untuk dia. Kalau keadaan tu macam mana? Dalam keadaan yang macam tu, terbatal wali hakim tadi, terus menggunakan wali dia. Boleh dalam ketika itu. Dan wali hakim juga ada lagi satu peruntukannya, ialah kena kahwin di tempat mana diberi keizinan tu, kecuali hakim tadi memberi kuasa untuk memindahkan kepada kuasa dia. Sebab dia, kuasa hakim ni dia ada bidang kuasa dia. Hakim daerah Kulim, dia daerah Kulim je lah. Dia tak boleh pergi rangkau ke hakim daerah Baling. Tak boleh macam tu. Sama macam kuasa naib qadi kat lah. Daftar nikah, cerai dan rujuk ni, kamu nak area yang diberi kebenaran untuk dia sajalah. Dia tak boleh pergi masuk perenggan orang. Tu kat tu. Baik, itu wali enggan. Hukum jika tidak ada wali. Jika perempuan mempunyai ramai wali dan wali yang paling hampir tidak ada di situ, jika dia berada di tempat yang jaraknya 2 marhalah atau lebih, hak menjadi wali tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, tapi dia hendaklah dikahwinkan dengan wali sultan. Ini pun bab wali raja, wali hakim juga. Ini disebabkan wali tidak ada di situ, sedangkan hak mengahwinkan perempuan adalah haknya. Apabila dia tidak mampu mengahwinkan perempuan disebabkan ketiadaannya, maka wali sultan akan menggantikannya. Faham tuan? Kan? Jika perempuan punya ramai wali, hak ni kira bapa tak ada, tok wan tak ada abang ataupun adik-beradik lelaki yang ramai, kan? Dan wali yang paling hampir tiada di situ, yang ni disebut wali akrab, kan? Wali akrab, iaitu wali yang hampir. Jika dia berada di tempat yang jaraknya 2 marhalah atau lebih, kan? 2 marhalah macam musafir lah, kan? Boleh musafir lah. Hak menjadi wali tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, tapi dia hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Baik. Maksudnya kalaulah dia ada abang yang sulung, dan abang yang sulung tadi memang kuat lagi, memang dan dari sudut kelayakan dia tidak gugur kelayakan dia menjadi wali, dia tak boleh pindah pergi ke adik dia macam tu, kan? Dia pindah kepada, sebab ni dikira wali tu duduk jauh 2 marhalah, kan? Kecuali abang tadi bagi izin kepada adik tadi jadi wali, diwakilkan, boleh. So kalau hal yang macam ni, abang tu tak ada, mereka ni kena pergi cari wali raja, kena buat permohonan. Jika wali berada di tempat yang kurang dari 2 marhalah, wali sultan tidak boleh mengahwinkan perempuan tersebut melainkan dengan kebenarannya. Ini kerana dia berada tidak jauh dari situ dan dia boleh pulang. Apa yang perlu dilakukan ialah sama ada dia datang mengahwinkan perempuan tersebut atau mewakilkan kepada orang lain. Hukum ini sama dengan hukum wali yang berada di satu mukim. Maksudnya sama maksud tadilah, kan? Maksud tadi kalaulah dia kurang daripada tu, dia boleh balik. Kalau tak boleh balik, dia wakilkan. Baik.
Okey. Yang ni tak ada dalam ni, cuma tuan-tuan kalau ada ni boleh note. Saya buat secara ringkas berkaitan dengan senarai-senarai sebab-sebab yang boleh dipindahkan kewalian tadi kepada wali hakim. Yang pertama, tidak ada wali nasab. Lepas kita bicara tak ada wali nasab, kan? Bila kita bicara ni kita akan tanya datuk kamu mana, ayah mana, kan? Kemudian ada lagi abang tak, sekian, selidik habis semua. Dia pun buat mai keterangan daripada dokumen dari sudut maklumat pendaftaran, sijil mati, semua ada, kan? Semua ada. Jadi tak ada wali nasab, maka terus berpindah kepada wali hakim. Yang kedua, wali nasab yang terhampir, yakni wali akrab, tidak memenuhi syarat wali, dan wali yang berikut atau wali ab'ad pun tidak ada juga, kan? Kita ada bincang sebelum ni, wali yang bukan Islam, yang murtad, wali yang tidak berakal, wali yang tak baligh, tak boleh jadi wali. Orang perempuan. Jadi cerita yang ni, wali nasab ni dia hilang syarat. Tiba-tiba dia gila, kan? Ataupun memang dia kecil lagi, dia tak balik lagi. Jadi yang ni pun dikira sebagai tak ada wali nasab, kena pindah kepada wali hakim. Istilah saya sebut wali akrab dan juga ab'ad ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok balik tartib wali, saya sebut bukan surat awal tadi, 7 rotih berapa? 38 tu. Kan? Selain daripada bapa dan juga ayah datuk tadi, bawah kepada tu, yang mana contoh adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kan? Ada abang sulung, ada abang yang nombor 2 pun lelaki juga. Abang yang sulung tu wali akrab, yang nombor 2 ab'ad. Ab'ad maksud dia jauh. Akrab dekat. Jadi kalau kita ada adik-beradik lelaki yang ramai, hak mana yang sulung dan dia memang ada kekuatan lagi, yang tu adalah wali akrab dekat. Baik. Yang ketiga, wali akrab berada di tempat yang jauhnya tidak kurang daripada 2 marhalah, dan ia tidak mewakilkan orang lain untuk mengakad nikahkan perkahwinan yang hendak bernikah itu. Yang kita baca tadi, dia duduk keluar bermusafir jauh, kan? Tak boleh nak balik, PKP. So lagu mana, kan? Dia wakil wali, kan, kepada ni tadi. PKP lah ni voice conference boleh ke? Voice video call. Kan? Di Selangor dia guna syarat video call. Kan? Baru ni ada satu orang nak kahwin di Selangor, orangnya duduk di sini, duduk di Kulim. Perempuannya di Selangor, di Sungai Besar. Kemudian bila depa telefon sana, pejabat agama kata kena pasangan tadi ni, hak lelaki pi ke tempat perempuan, kemudian daripada Kulim ni pi ke Sungai Besar Selangor sana tu, berkumpul di satu tempat, kemudian buat video call. Naib qadi ataupun juru nikah tadi akan duduk di lain tempat, di pejabat ke ataupun di mana-mana, di rumah dia ke, kan, akan buat video lebih kurang macam ni, ya, kan. Lepas tu dia bertanya saya, kan, pasal apa pula dah nak kena rentas negeri pi sana. Lepas tu pi sana pun tak boleh nikah secara depan ni, kena buat video juga. Kenapa tak buat direct daripada hak seorang duduk Kulim, hak seorang duduk Sungai Besar Selangor, kan? Seorang duduk ni 3 penjuru. Saya pun tak apalah, saya nak telefon sembanglah dengan kawan kat sana. Dia kata dulu yang PKP first dulu betul dia buat 3 penjuru. Kan? Saksi dan juga juru nikah ni duduk sekali, satu tempat kamera. Kan? Kemudian hak yang pengantin perempuan dengan satu keluarga dia, dengan wali. Kemudian pengantin lelaki duduk di 3 penjuru lah. Kan? Kalau kata apa, Johor seorang, Perlis seorang, Kuala Lumpur seorang, kan? Juru nikah duduk Kuala Lumpur. Kan? Contoh, kan? Kemudian yang PKP2 dia kata tak boleh lah, itu ada isu. Kan? Ada isu sebab satu betul lah, kita nak ta'yin, nak tengok betul ke pasangan ni.
Kan entah siapa-siapa pergi duduk buat muka dalam tu. Video pula lah ni jenis boleh pun background ke apa semua, dia tak pun nak clear muka. Kan? Tuan-tuan biasa buat Zoom Meet apa semua kan? Meet apa Google Meet semua tu. Kan? Dia tak pun nak clear. Satu isu. Kan? Lepas tu saksi pula ni dengar pun kadang clear tak pun nak clear. Kemudian PKP yang kedua ni dia kata berkumpul pasangan lelaki dan perempuan, wali dan juga saksi duduk setempat. Contoh kita hari ni panggil dia puan mai duduk masjid. Semua. Tu imam duduk rumah. Kan? Buat video call. Itu yang kedua. Yang hak duduk ada lah ni. Boleh tak boleh? Boleh lah. Kan boleh. So dalam hal ni tiba-tiba wali duduk Kuala Lumpur, wali video call, boleh tak? Kan? Payah agak memang. Kan? Adakah berpindah kepada wali raja? Kan? Tak berpindah lagi. Wali tu cerita mudah je tuan-tuan. Dokumen ni lah ni boleh hang scan pergi sana dia sign. Turun balik mai. Kan? Ataupun wali tu turun mai sini zat. Ataupun sabak salah nak kahwin kan. Macam tu. Tunggu bagi ini habis kan. Baik, nombor 4. Wali akrab ditahan dalam penjara dan tidak dapat dihubungi. Duduk kena tahan penjara wali ni. Siapa nak walikan perkahwinannya? Raja. Cari tak jumpa ni. Pi balai tak pi balai polis lagi lah kan. Pi JPN hidup lagi. Pi JPJ nampak surat saman duk ada. Surat saman bulan lepas duk ada lagi, hidup ni. Tuan-tuan bisa cari tak orang nak pergi JPJ? Kan? Tak kisah no? Kan? Saya pernah lah dulu masa di Jabatan Pegawai Negara dulu nak kesan orang ni macam tu kan. Mula-mula kita buat kerja biasa ni lalu pergi tengok test saman dia, check tengok saman ada area tu. Kan bayar, check SPR, keluar dia punya SPR. Oh dia duduk kawasan ni. Kan? Itu kadang saya duduk bila orang mai kata cari tak jumpa tu, kita kerja macam betul ke hang cari tak jumpa? Cari dulu wali ni duduk kat mana. Tak payah duk buat benda dalam lagi, benda yang detail nak dapat maklumat secara susah ni. Pihak yang biasa-biasa dulu. Pi tengok JPN hidup tak hidup lagi. Pi balai polis tengok kok masuk dalam lokap bukan kita tak tahu. Kan? Habis tak ada cek saman, cek ada saman tak atas nama dia. Tembak pi nombor IC kan. Haji Yuslan tahu lah. Polis ni boleh tahu oh dia duduk saman punya 10 area lunas aja. Dia duduk kat sini. Pimai punya duduk menega dekat depan tu je. Tak bisa tengok pakai mask. Bukan nak perasan. Pakai mask pun ketayak pula kan. Jadi kalau duduk dalam penjara boleh kan? Boleh. Pindah wali hakim. Dan tidak dapat dihubungi disebut itu. Tapi zaman lah tuan-tuan. Ramai dah yang menikah ni. Kita pi ke penjara bawa dokumen tadi. Anak pun pergi sekali. Pihak penjara akan bagi kebenaran. Dia akan sign bagi kebenaran. Maknanya tidak hilang dia punya hak kewalian tadi. Tidak jatuh dan tidak gugur. Dia boleh bagi kebenaran. Ni cerita kalau ditahan sampai tak boleh nak berhubung ni. Itu macam tu lah. Yang kelima, wali akrab berada di dalam ihram haji atau umrah. Ihram haji umrah ni memang tak boleh. Tunggu Ustaz pergi balik dulu. Kan? Bukan macam dulu kan nak pergi naik kapal kan. Lah ni kira boleh menikah sebab nak pergi haji pun payah. Bukan takat nak pergi haji, nak pergi umrah pun jenuh. Kan? Sebab tu duk teringat dulu masa tak boleh main Jumaat baru-baru ni kan. Sedih dia tengok kan. Orang lalu depan rumah lah, pergi Jumaat. Nak pergi ni tapi rasa boleh nak pergi tapi takut kesian, takut jadi masalah kat orang. Kita rasa kalau kita pergi rasa dia pun tak hambat balik kot. Kau tak tahu hambat memang saya balik kalau hambat saya balik kan. Rasa boleh pergi kot tapi duk fikir balik. Yalah kita pun patuhlah kepada peraturan kan. Kita meraihkan juga orang kan. Takut nanti kita jadi masalah kat orang balik. Tu fikir tak apa. Bila mahal kali yang ke 2 kot, Cikgu Najib telefon. Ustaz dah mana? Dah rumah, dia pun tak pergi mayang. Mai boleh? Yang dah buka separuh kan suku. Mai selalu kita. Lepas benda tu mai awal selalu. Baik. Cerita apa tadi? Ihram haji ataupun umrah. Lah ni nak mai Jumaat pun tuan-tuan, sepengan pergi haji dulu.
Zaman dulu tunggu panggilan haji. Nak cerita zaman lain tunggu panggilan Jumaat. Kan? Tunggulah kita pukul berapa dah? Pukul 11. Tak ada orang apa pun. Pukul 12. Tak ada apa panggilan Jumaat ni. Pakai orang azan tu kira Zuhur lah. Kan? Tu dia zaman lah tu. Ni cerita zaman dulu lah ni. Cerita zaman dulu. Tahun 2019. Kan ada lain orang buat gambar kan. Zaman dulu, zaman 2019 orang makan di kedai. Zaman 2020, 2021 ni orang tak boleh makan di kedai. Cerita zaman dulu. Zaman dulu orang tunggu panggilan haji. Zaman lah orang tunggu panggilan Jumaat. Taib yang keenam, wali akrab adil, yakni enggan menikahkan tanpa sebab yang munasabah yang kita bincang tadi. Pun berpindah kepada wali hakim. Yang ketujuh, wali akrab menyembunyikan diri kerana tidak mahu menikahkannya. Hidup menyorok pula dah. Tahu-tahu kata nak buat permohonan, dia pergi menyorok tah cerok mana pun tak jumpa. Cek di pejabat tanah lah. Cek di pejabat pendaftaran hidup lagi, pergi balai polis hidup ada tak ada kena tahanan apa-apa. Kan? Mana pergi orang tua ni? Semalam nampak ada lagi dalam bilik tu. Cuy dengar kata nak menikah hari ni hilang. Cari mai rupanya duduk dalam hutan sawit. Nak buat pasal apa? Pasal apa? Malu pasal apa? Malu. Takut jadi wali. Takut. Ini kalau kita cari ni, yang ni disebut sebagai, dia sebutlah menyembunyi ataupun dia hilang, kita pun tak tahu. Hilang tak tahu ni, yang ni disebut wali ghaib. Wali ghaib ni tuan, bukan wali yang macam apa Ustaz Ridauddin cerita tu. Hak tu tok wali kan. Hak tu kira bab apa orang-orang yang bidang dia, bidang ahli dah, orang tasawuf kan, orang wali ni. Wali ghaib, ada wali ghaib kan, wali boleh hilang. Wali ghaib ni wali yang tak ada. Bila kita cek tengok daftar pendaftaran pun semua, cek pun semua detail tak ada. Panggil lagi, keterangan alim memang tak ada, hilang lama dah. Maka waktu itu mahkamah akan bagi kebenaran untuk berkahwin menggunakan wali raja, wali hakim. Ada banyak kes macam ni. Wali tak dapat dihubungi. Ramai. Kan? Baik, yang seterusnya wali akrab sengaja menangguh-nangguhkan akad nikah tanpa sebab. Pak nak nikah ni kata, bulan depan kita punya tarikh ni. Ish, rasa kes duk tinggi lagi ni. Tangguh pergi dulu. Zon merah tangguh pergi dulu. Okey lah, kita boleh terima alasan tu kan. Kemudian kita tanya lagi, main bulan depan turun pergi Jingga. Jingga lagi ni, tangguh bila dulu. Anak pun tak apalah. Sat. Main turun Kuning. Turun Kuning, dia kata Kuning ni kira ada kes lagi kan. Kuning ada kes lah. Kuning kes ni tak boleh lagi lah. Tangguh dulu lah. Main sekali lagi Hijau. Hijau ni luka mana? Hijau ni tak ada kes lah. Betul ke tak ada kes? Tapi negeri lain ada lagi, dia kira negeri lain. Yang Kedah hijau ni dia kata Selangor. Merah lagi. Bukan nak menikah dengan orang Selangor. Ni jiran sebelah rumah. Dia menangguh lagi. Bila menangguh ni, fahamlah si anak tadi macam seolah macam tak mau nak bagi kahwin. Maka pindah kepada wali wali hakim. Kemudian yang seterusnya, wali akrab mafqud, hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga hidup atau mati. Yang ni saya sebut wali ghaib tadi. Ghaib, dia hilang, kita pun tak tahu. Daripada kecil kita dibela oleh orang yang keluarga angkat, tak tahu siapa adik-beradik. Kemudian yang ke-10, wali akrab tersebut hendaklah berkahwin dengan perempuan yang ia sendiri. Bukan hendaklah, wali akrab tersebut hendak berkahwin dengan perempuan yang ia sendiri menjadi wali, sedangkan tidak ada wali lain yang sepakat dengannya. Baik, dia nak wali akrab tersebut hendaklah berkahwin dengan perempuan yang dia sendiri akan menjadi wali.
Sedangkan tidak ada wali yang sepakat dengan contoh kan. Itu Haji tanya pasal sepupu kan. Sepupu dia boleh kahwin. Ada ketika dia kalau kita tengok dalam tertib tu dia juga boleh jadi wali bila tak ada orang lain lah. So dalam ketika ni pindah kepada wali hakim. Sebab dia nak kahwin yang tu juga. Kalau dia nak kahwin dengan dia hanya bagi kewalian, dia cerita lain. Berkat dia bukan berkahwin dengan orang tu. Sepupu kan, dia boleh berkahwin dengan kawan tu. Dengan sepupu dia. Dan dia nak jadi, dan tak ada orang kena keadaan pula, tak ada siapa dia wali, hanya dia wali. Dialah sebagai wali, dialah sebagai pengantin lelaki. Elok. Dia boleh main dua peranan. Ya. Ya. Cuma disebut dalam apa? Allah SWT dalam Tal'ul Badrain. Waktu mana dia contoh macam dia peranan dia sebagai wali tu, dia kena niat dia sebagai dia pernah wali lah. Dia tak boleh kata dia tiba-tiba terlintas kata aku pun boleh kahwin ke? Macam tu. Dia kena jaga dia punya niat ketika menjadi wali itu. Itu didetailkan lagi lah oleh ulama-ulama kita. Baik, yang terakhirnya perempuan yang baru masuk Islam, mu'allaf. Mu'allaf ni memang tidak ada wali nasab lah. Confirm. Bila kita cek balik, dia pun memang straight lah. Ini straight case, memang kita akan bagi kebenaran untuk dia. Kecuali ketika mana dia masuk tu tahun 2019, 2020 abang dia pula masuk. Bila abang dia pula masuk, maka abang dia boleh jadi wali. Maksud adalah wali lain. Tapi kalau masuk 2019, dia kahwin 2021, ataupun dia kahwin, mudah fahamnya, dia kahwin 2020, abang dia masuk tahun ni. Terlepaslah cerita tu. Waktu abang dia kira kemudian kan benda yang dah terlepas. Baik. Jadi saya kira kita berhenti setakat itu dulu. Dan untuk perbincangan berkaitan dengan wali ni, wali hakim ni. Ada juga kita sentuh sikit tadi saya sebut bila sama taraf tadi tu antara kedua-dua orang tadi tu, dia kena tengok siapa yang paling kuat. Siapa yang paling kuat ni sebagai contoh dia, kita tengok antara abang dan juga adik lelaki nak mengayunkan adik perempuan yang bongsu. Ada dua orang abang. Abang yang sulung ni betul dia lah yang paling kuat, dia akrab. Abang yang nombor dua ni dia wali abad. Tapi abang yang sulung ni dah tak larat dah. Duduk di rumah kan, nak berjalan tak boleh kan, di sudut kudrat dia tu dah tak pernah ada. Yang tu boleh berpindah kepada adik wali abad kan? Ataupun sama-sama kuat, tapi adik hak nombor dua ni dia mengaji agama, memang bidang dia tahu. Jadi abang tadi boleh bagi kepada adik tadi untuk jadi wali. Itu di sudut sama taraf tadi ni. Saya kira dengan kita baca beberapa list tadi itu, selesailah beberapa tajuk untuk muka surat 745 dan juga 746. Pada tajuk akan datang insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan rukun yang kelima, iaitu dua orang saksi. Dan dua orang saksi. Habis bab wali kan. Bab wali ni insya-Allah kan kita selesai. So masuk tajuk yang seterusnya ialah saksi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil qabri wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna 'ilma wa zidna fahma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'id min as-siyam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bima anta farraqa ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi barak. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.